Masuklah pengajian kita kali yang ke-94, kitab Ihya Ulumuddin. Masih lagi dalam kitab kaedah i'tiqad ataupun ringkasnya kitab tauhid. Sebelum kita masuk pengajian kita, ingin saya kongsikan satu cerita yang agak menarik. Dalam minggu lepas, seorang sahabat saya menunjukkan satu video di dalam handset dia. Dia pun sampaikan sekadar apa yang dia baca lah. Dia pun bukan dia kaji. Dia tanya, ada dengar cerita tak? Ada satu benda langgar matahari. Tak dengar lagi. Kemudian dia pun tunjuk lah dalam handset dia tu. Ada gambar satu makhluk. Dia tu bercahaya lah. Laju dia pergi ke arah matahari. Bila dia langgar matahari tu, nampak macam berasap lah matahari tu. Katanya gambar tu dia ambil, filem tu dia ambil oleh NASA, Amerika punya lah, yang kaji pasal langit-langit ni. Dan benda yang berkilat tu macam bola api tu, bila dia ambil gambar dia, dipegunkan gambar dia, tu nampak macam bersayap. Jadi dia pun bagi tahulah sekadar apa yang dia baca. Kata orang, benda itu 3 kali ganda lebih besar daripada matahari, dan dia tu bersayap. Dia tak tahu apa dia. Jadi sebahagian orang kaitkanlah dengan malaikat lah, dengan apalah. Sebab memang kita tahu pun, contohnya masa kita belajar kitab Kifayatul Muhtaj dulu, memang ada Nabi Muhammad, dia nampak malaikat Jibril dalam bentuk dia yang asal, di ufuk timur sana. Maksud dia dekat angkasa lepas kat timur sana, sangat besar, sampaikan Nabi Muhammad pun pingsan. Jadi ada kemungkinan lah malaikat. Jadi saya pun tak bercadang lah nak tulis pasal tu lagi. Kemudian dalam beberapa hari sudah, ada seorang sahabat dari Aman Palestin, satu pertubuhan di negara kita ni lah, yang tolong orang Palestin ni. Dia menyentuh tentang bintang berekor. Terus tergerak nak tulis. Jadi malam ni saya kongsikan lah. Sebenarnya benda yang dinampak tu ialah satu komet. Satu komet. Satu komet. Komet ni orang bagi nama Aisan. Komet Aisan. Mungkin betul lah kot bacaan dia, ISON. Macam mana dapat nama Aisan ni? Sempena nama pihak yang jumpa dia. Jadi kat angkasa ni ada banyak benda, tapi kita pun tak perasan sebab semua duduk jauh-jauh. Kalau sesiapa yang mula-mula nampak benda tu, pihak yang jumpa dia tu, dia boleh bagi nama lah. Komet tu nama dia Aisan. Jadi kita tak tahu kewujudan komet ni. Sampailah bulan 9 tahun 2012 yang sudah, ada ahli astronomi dari Rusia, 2 orang, mereka dapat kesan ada objek bergerak di langit sana, tapi sangat jauh lagi. Itulah kali pertama komet Aisan ni dikesan. Yang jumpa tu 2 orang ahli astronomi Rusia. Nama dia nak sebut pun tak erti lah. Seorang tu Vitali Nevsky, dan seorang lagi Artyom Novichonok. Jadi Aisan tu sempena nama pihak yang jumpa, sebab 2 orang ahli astronomi ni kerja dengan satu badan, pihak tu lah, International Scientific Optical Network. Dia ambil lah ISON. Jadilah komet Aisan. Bila jumpa je komet ni, gempar lah sekejap para ahli astronomi, orang yang minat-minat dengan benda-benda langit. Dan nama rasmi dia C/2012S1. Itu nama rasmi komet. Jadi komet ni datang dari mana? Dia datang dari satu tempat berendun hingga jauh lah. Orang sebut Oort clouds. Dalam bahasa kita awan. Awan Oort. Awan Oort ni duduk di mana? Dia bukan duduk di awan kita ni. Dia duduk jauh sangat, terlalu jauh. Ada satu tempat di sana tu komet datang. Sejauh mana awan Oort ni? Dikatakan jarak antara matahari dengan Pluto, jarak antara matahari dengan Pluto 1000 kali. Punya jauh. Bukan jarak antara dunia dengan matahari, bumi dengan matahari. Jarak antara matahari dengan planet Pluto, dah orang tak panggil planet dah pun, Pluto tu. Dia sebut Pluto je. 1000 kali jarak dia.
Jadi ahli astronomi buat anggaran komet ni dia keluar datang dari awan kuat tu dah 10,000 tahun dulu. Sekarang baru sampai. Punya jauhnya berjalan. Jadi jarak kita dengan matahari ni 150 juta kilometer. Kalau dengan Pluto tu lagi jauh lah. Komet Aisan ni dia datang dan dia akan lintas dekat dengan matahari. Yang tu yang orang nampak macam belagar tu. Komet yang lintas matahari ni orang sebut sun grazer. Bila komet ni datang, dia lintas matahari dalam jarak yang dekat, orang sebut sun grazer. Bila komet lalu dekat dengan matahari, walaupun dia tak bertembung, ada komet yang selamat. Lepas tu dia hidup lagi. Dia teruskan perjalanan dia, pusing. Dia punya track tu jauh. Bayanglah 10,000 tahun dulu dia baru keluar, sekarang baru sampai. Dia nak pusing ke mana pula. Dia punya orbit dia tu. Dan ada juga komet-komet yang datang bila dia lalu ke matahari. Matahari tu panas, dia bakar komet ni, komet tu hancur-hancur hilang, mati. Jadi perkataan komet ni dia datang daripada bahasa Yunani. Bahasa Yunani maksud dia rambut panjang. Kenapa dinamakan rambut panjang? Bila dia dah dekat dengan matahari, dia dah mula terbakar, dia ada ekor belakang. Dan ekor dia ni jutaan kilometer. Punya panjang kan. Kalau ukur lilit dunia kita ni, bumi ni, daripada Malaysia ni kita pusing sampai jumpa Malaysia balik lebih kurang 40,000 kilometer. Tapi yang ekor komet tu tadi lagi panjang, kadang-kadang sampai jutaan kilometer. Jadi bila orang jumpa komet ni, orang pun tertanya-tanya, selamat tak komet ni nanti? Bila dia pergi sampai kat matahari, selamat ke tidak? Okay, jumpa tahun 2012, dijangka dia capai jarak yang paling dekat dengan matahari ialah pada 28 hari bulan 11 tahun sudah. Maksud dia dah berlalu lah benar ni. Dia jarak dia paling dekat. Paling dekat pun dia dengan matahari tu 1,200,000 kilometer. Itu paling dekat. Jadi selamat ke tak selamat? Yang orang kata besar 3 kali bumi. Itu cerita-cerita kan. Sebenarnya besar dia tu, diameter dia lebih kurang 3 km je. Dari jauh dia tak ada ekor lagi. Bila dah dekat dengan matahari yang kita nampak berekor tu, sebab dia tu dah mula terbakar. Sebab komet ni dia punya badan tu, walaupun kita nampak macam bola api, tapi tubuh badan dia sebenarnya ais. Ais campur dengan gas, campur dengan debu-debu. Yang tu komet. Jadi kalau kita nampak komet tu, kalau nampak apa, bukan yang taik bintang ni, komet ni dia besar, taik bintang ni kecil-kecil. Kita mungkin sangka dia tu macam berapi, bukan berapi, dia tu terbakar. Dia ais. Jadi kenapa orang heboh pasal komet ni? Sebab komet ini mula-mula dia muncul tu, ahli astronomi ramalkan dia ni boleh nampak dengan mata kasar. Masa malam tu boleh nampak, tak pakai teropong pun boleh nampak. Mula-mula ramalan dalam bahasa Indonesia dia kata mata telanjang. Hafiz, mata kasar.